Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, tengah hari ni, okay, pagi ni aku nak review satu counter GDEX. Okay, so counter GDEX. Okay, so counter GDEX ni tak perlulah aku nak ulas lebih panjang dari segi fundamental dia, dari segi website dia. Kita tahu dia adalah syarikat kurier. Okay, agak popular juga GDEX. Okay, so selain daripada kurier, kita boleh tengok beberapa servis yang dia buat. Contohnya GDEX Prepaid. Okay, so korang boleh tengok dia punya laman web apa saja yang korang nak tahu, korang boleh tengok dekat laman web GDEX. Okay, so kita terus kepada sedikit fundamental. Okay, so GDEX pada hari Jumaat dia ada volume 13 juta. Okay, so GDEX ni agak popular, agak sedikit popular dalam bulan, lebih kurang dalam bulan akhir Oktober macam tu. Okay, awal November. Okay, dia buat kenaikan yang amat tinggi. Okay, still lagi popular, so kita nak tengok sama ada dia ada upaya lagi tak untuk naik atau tidak. Okay, so volume 13 juta dengan volume pembelian 1 juta dan penjualan 177,000. So 1/10 dekat situ, so agak bagus juga counter ni. Okay, so kalau tengok kepada quarter report dia, okay, so GDEX ni tidak pernah mengalami kerugian. So bermaksud syarikat ni dari segi branding amat dikenali dan juga mungkin musim-musim PKP dulu, okay, mungkin dalam bulan 3 tu baru nak menyesuaikan, still buat keuntungan, tapi lepas tu dia mula naik, okay, dari segi quarter report dia. Okay, mungkin sebab orang duduk rumah, so orang jual beli je lah. Okay, so guna GDEX. Okay, so kalau kita tengok annual report, okay, annual report dia kalau dah semua positif, confirm annual report dia pun dah positif. Okay, so kalau kita tengok the latest quarter report dia, quarter report pada 26/11, kita dah keluar dah quarter report dia. Alright, so quarter pertama mencatatkan keuntungan 7.2 juta. Okay, so annual report dia mestilah 7.2 juta. So syarikat ni tak pernah rugi ya, GDEX. Okay, agak bagus dari segi fundamental. So kita tengok kepada technical analysis dia. Okay, minta maaf internet kurang laju hari ni. Okay, mana ni? Okay, alright. So kalau kita tengok dari segi charting dia, alright. So GDEX daripada segi pergerakan saham dia agak sihat. Okay, dari segi fundamental pun kita dah tahu dia agak sihat. Okay, so dia pernah catat ketinggian pada lebih kurang, kalau kita tengok dia pernah catat pernah capai pada 82 sen. Okay, 82 sen paling tinggi. Okay, so mungkin masa tu mungkin zaman kegemilangan dia lah. Okay, mungkin dalam 2017 tu. Okay, so selepas tu dia buat trend menurun. Okay, trend menurun. Okay, right, sehingga pada musim PKP paling rendah dia punya capaian masa musim PKP adalah 12 sen setengah saja. Okay, 12 sen setengah. Selepas tu dia buat kenaikan macam biasa. Okay, so ada 3 resisten dekat sini dia buat. Okay, satu dekat sini, satu. Right, sini 23 sen. Right, seterusnya dekat sini pada 33 sen setengah dan last sekali pada pada 44 sen setengah. Okay, so ada 3 resisten yang dibuat. Okay, so selepas itu dia buat dia pergerakan saham dia atau pergerakan saham dia bergerak dalam keadaan sideways, mode sideways. Okay, mode sideways, right. So kita boleh buat satu lagi resisten dekat sini. Okay, area 41 sen. Okay, so dia bergerak dalam area 33 sen setengah. Okay, resisten become support dia dan dalam 41 sen. Okay, so kalau kita tengok dia ada beberapa kali test 33 sen setengah ni, bermaksud ini adalah support yang amat kuat. 33 sen, 3, 4 kali dia test, dia berjaya bertahan. So bermaksud 33 sen ni adalah satu support dia yang amat kuat lah. 33 sen setengah. Sebelum dia breakout pada pada 2 November. Okay, dia breakout pada 2 November dengan volume yang besar. Okay, dia melintasi 41 sen dan 44 sen setengah. Okay, dan membuat satu lagi resisten baru dekat kawasan sini. Alright, dekat kawasan 49 sen. Okay, so sekarang ini, alright, so sekarang ni
saham ni turun selepas dia mencatat 49 sen, dia turun. Okay, dia test 41 sen ni sebagai support. Sekarang ni 41 sen adalah support baru dia. Okay, 41 sen walaupun dia turun sikit, okay, still kita consider 41 sen ni adalah support dia. Okay, ni ya. Sini kembali kepada support dia 41 sen. Okay, lepas tu dia test 44 sen setengah. Okay, gagal untuk bertahan, dia jatuh balik. So sekarang dia berada dalam lingkungan 41 hingga 44 sen setengah. Okay, 41 hingga 44 sen setengah. So kita boleh buat satu lagi. Okay, mungkin support dekat sini. Okay, 42 sen lah. Okay, 42 sen. Okay, so sekarang dia bergerak dalam lingkungan jajaran 42 sen setengah hingga 44 sen setengah. Dia pernah lintas. Okay, 44 sen setengah ni. Okay, kita buat satu lagi. 46 sen. Okay, so kalau kita tengok ada beberapa line kat sini. Okay, 46 sen, 44 sen setengah, 42 sen dan juga 41 sen. Alright, so sekarang ni kita nak tengok adakah saham ni akan repeat apa yang dia buat kat sini. Okay, dia naik lepas tu dia buat sideways, ataupun dia nak dia naik kat sini, mungkin dia buat sideways, kita tak tahu, ataupun dia nak naik. Okay, dia nak naik. So kalau dia nak naik, dia kena lepas 44 sen setengah. Okay, 46 sen setengah. Okay, 44 sen setengah, 46 sen setengah, tu ada potensi untuk dia naik lah. Okay, tapi kita tengok dulu, kita kaji melalui indikator MA cross. Okay, MA cross kalau kita tengok, right, okay, so MA cross sebenarnya MA cross, okay, sebenarnya dah lama bagi buy signal kat sini. Alright, dia bagi buy signal kat sini. Okay, so dia dah naik kat sini. So sekarang ni kalau kita tengok pada MA cross, okay, dia dah cross dekat sini. Okay, so merah dah ke bawah. Okay, so sekarang ini harga berada di around di bawah. Okay, di bawah cross. So ada kemungkinan dia akan jatuh. Okay, dia akan jatuh ataupun dia sideways. Okay, itu agakkan akulah based on MA cross. Okay, so kalau kita nak kuat lagi, kita kena check beberapa indikator MACD. Kalau kita tengok MACD, alright, MACD, tengok MACD. Okay, kalau kita tengok dia dah dead cross kat sini. Okay, tapi dia dah dead cross, okay, dan dia menuju ke bawah. Okay, tapi saham ni ada kekuatan sebab apa, dia masih lagi berada di kosong. Tapi tak ada tanda-tanda lagi untuk line biru ni mendongak ke atas. Belum ada tanda-tanda. Okay, masih belum ada tanda-tanda. So, mungkin selling pressure ada di situ. Okay, selling pressure. Okay, tapi kita kena pantau lah. Okay, aku agak mungkin saham ni akan jatuh ataupun dia buat sideways. Okay, dengan kekuatan line di atas kosong ni berkemungkinan dia buat sideways lah. Dia lingkar, dia berjalan dalam lingkungan 42 sen ke 46 sen macam tu. Okay, 42 sen ke 46 sen. Kalau kita tengok 46 sen ni dia test berapa kali 3, 4. So bermaksud 46 sen ni sebenarnya adalah resistance dia. Okay, ini pun dia dah test, gagal juga. So bermaksud 46 sen. Dia kena lepas 46 sen ni. Okay, untuk dia naik ke atas. So based on indicator nampak macam tak ada tanda-tanda lagi untuk dia naik, dan dia dah buat dead cross kat sini. Okay, so ada kemungkinan dia nak ke bawah. Okay, ada kemungkinan. Itu ada kemungkinan. Alright. So kita tengok pada weekly lah. Kita tengok carta besar. Carta besar pun, okay, dia dah naik ke atas ni. Based on the carta besar, dia ada dari segi carta besar weekly ni, alright, dia masih lagi uptrend kat sini. Okay, dia masih ada lagi uptrend. Okay, maksudnya ada kekuatan lagi mungkin dalam beberapa minggu ni. Okay, dari segi weekly. Kalau kita tengok pada monthly pun, okay, monthly pun tegak ke atas, dan okay, kalau kita tengok ni pun, alright, ni pun masih lagi baru saja melintasi kosong. Okay, so ada kebarangkalian bahawa saham GDAX ni berkemungkinan dia sideways dulu. Okay, dia sideways. Okay, ada mungkin aku rasa jatuh pun mungkin ada, tapi kena watch out dengan 42 sen ni lah. 42 sen, okay, 41 sen. So tapi aku jangka dia akan buat sideways dalam lingkungan 42 sen ke 46 sen. Itu pergerakan dia lah. Okay, dia sideways, mungkin kena tunggulah dah beberapa minggu. Okay, kecuali ada berita news yang tepat dulu, kita tahulah kan. Okay, so kita tengok beberapa indikator lagi, RSI, okay, RSI dan stochastic.
Okay, RSI dan stokastik kalau kita tengok dari daily, daily macam biasa nak ke bawah. Okay, nak arah ke oversold Okay, nak arah ke oversold. So bila cecah oversold aku jangka dalam lingkungan 40, kalau tengok pada carta ni mungkin dalam 42 sen ke 41 sen setengah. 41 sen tu cantik tu. Okay, so itu antara harga oversold. Kalau kita tengok sini 42 sen. 42 sen lah. 42 sen ke 41 sen setengah macam tu. Okay, kita kena tengok pergerakan dia. Okay. So kalau kita tengok RSI pun masih lagi dalam neutral. Okay, dah ada kekuatan dari segi kekuatan. Okay, dalam lingkungan 50 ni ada kekuatan sebenarnya. Okay, 50 ni ada kekuatan tapi dalam keadaan neutral lagi. Okay, hampir-hampir nak oversold lah dekat stochastic, daily. So pada weekly, kalau kita tengok weekly, okay, masih lagi dalam keadaan neutral. Okay, ni pun dah terlalu tinggi. Okay, dah terlalu tinggi, kemungkinan dia nak retrace Okay. Alright, so monthly pula. Right, so kalau monthly dia dah berada juga di atas, okay, di atas dan dia RSI di bahagian neutral, okay. So apa yang aku boleh cerita pasal GDAX, okay, ada kemungkinan daripada daily ni, okay, daripada daily ada kemungkinan dia nak turun, okay, dia nak turun dalam lingkungan, okay, 40 mungkin 42 sen, 41 sen macam tu dan mungkin pergerakan dia dalam sideways. Okay, so tapi dalam beberapa minggu, okay, kalau kita tengok pada weekly dan monthly chart dia ada potensi untuk saham ni bergerak naik. Okay, tapi kena tunggu sikit lah, kena sabar sikit. Okay, selagi dia berada dalam lingkungan jajaran 42 sen ke 46 sen, okay, itu adalah sideways. Okay, so okay lagi lah. Okay, tapi kalau dia break 46 sen ni, okay, break 46 sen ni ada potensi untuk saham ni naik. Okay, ada potensi untuk saham ni naik. Okay, so itu saja untuk GDAX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.